Kita perlu melihat Perintah Kawalan Pergerakan yang diisytiharkan kerajaan daripada sudut positif di samping memastikan aktiviti kita seiring dengan objektif perintah itu, iaitu untuk mengekang wabak COVID-19. Oleh itu, orang ramai perlu membataskan pergerakan di luar rumah selain mengelakkan pembelian panik. Tujuan membataskan pergerakan di luar rumah adalah untuk mengelakkan orang ramai daripada berlakunya kontak dengan individu lain. Masyarakat perlu mengambil peluang lebih banyak berada di rumah dan keluar untuk membeli barang keperluan sahaja. Justru, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat pembelian panik. Bekalan bahan-bahan makanan, keperluan asas dan penjagaan kesihatan adalah mencukupi. Jangan dengar berita-berita palsu dan jangan disebarkan. Pesanan daripada Radio RTM. Terus setia bersama kami di Melaka FM, mempesonakan. Tiada tempat untuk mengadu, untuk merungkai persoalan anda. Jom dengarkan program Fikdisa. Sebarang pertanyaan boleh WhatsAppkan kepada kami di Melaka FM 0108061023 ataupun komen di Facebook Melaka FM. Setiap Jumaat di Melaka FM. Eh, 102.3 Radio Malaysia Melaka FM 11.15 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Dan seperti biasa di jam kedua ni saya akan bersama dengan UK Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fake News. Alhamdulillah dah pun berada di talian waktu ini. Ustaz Khairul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Pak Ruby? Alhamdulillah sihat. Orang sana apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Kan kita dapat lagi dengan izin Allah kita dapat lagi bersua di ruang udara 102.3 Melaka FM ini dalam program Fake News. Dan hari ini Ustaz, saya difahamkan kita akan menyentuh mengenai tajuk cabaran wanita pasca moden menurut perspektif Islam. Dengan pengkhususannya kita hari ini kita akan menjurus kepada dilema wanita kerjaya dan kekeluargaan menurut syariat dan sunnah. Maklumlah kan, bila wanita ni dia berkejaya memang dalam dilema, nak keluarga, nak kejaya. Mana satu ni? Kan? Dan Ustaz, apa tu, dalam Islam sendiri kejaya ni sebenarnya tak menjadi halangan lah kan buat wanita, sama ada yang dah berumah tangga ke, yang belum ke. Namun akhir-akhir ni kan kalau kita tengok banyak kedengaran para wanita ni, terutama yang kelas profesional ni, yang kelas yang menjawat jawatan yang tinggi-tinggi ni kan, berdepan dengan dilema antara kekeluargaan dan juga pencapaian. Jadi bagaimana dilema ini dapat dirungkai menurut perspektif Islam? Subhanallah. Baik. Soalan canggih tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita dapat berpagi-pagian lagi pada hari ini. Sekali lagi kita meneruskan usaha kita, kehidupan kita dengan nafas-nafas tarbiyah. Dan diharapkan semua pendengar-pendengar Melaka FM dan juga warga Melaka FM khususnya dilindungi Allah, diberkahi Allah, diberikan kesihatan dan kelapangan dalam semua urusan dan kehidupan, insya-Allah. Baik, ini alhamdulillah hari ini kita bersua lagi dan juga bersua di udara. Di udara untuk membincangkan satu lagi isu yang berkaitan dengan kali ini, dilema. Tajuk dia dilema. Okay. Kita sebelum ni dah bincang mengenai wanita dan kerjaya. Tetapi kali ini kita diminta untuk berbincang mengenai dilema. Apakah yang menjadi dilema ni? Okey, baik. Menurut persoalan yang dibangkitkan tadi, dilema bagi mereka yang dari kalangan wanita yang
telah berkerjaya. Pada masa yang sama mereka merupakan isteri kepada suami masing-masing. Ini menjadi dilema antara kerjaya dan tanggungjawab isteri. Dan sebahagiannya merupakan isteri kepada suami yang suami menginginkan kehidupan keluarga. Kan, berkeluarga. Jadi dia rasa cukup dah dengan apa yang dia ada. Dia tak nak isteri dia penat-penat, dia tak nak isteri dia susah-susah, kan. Baik. Jadi persoalan ni saya cuba rungkai menurut perspektif Islam, yang mana wanita merupakan pelengkap kepada lelaki. Yang ni kita kena akui. Betul. Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan bahawasanya wanita ini merupakan pelengkap kepada kaum lelaki. Wanita ini merupakan pelengkap kepada kaum lelaki yang sekaligus ianya memelihara dan memberikan keseimbangan dalam proses penciptaan makhluk di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memartabatkan kaum wanita pada kacamata Islam ini sebagai perhiasan dunia yang paling indah dan unik, yang mesti diurus masalah mereka, yang mesti diletakkan kedudukan mereka, pemikiran mereka pada satu kedudukan yang juga unik dan juga secara teratur. Seperti mana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksudnya, kata Nabi, dunia ini penuh perhiasan. Dan perhiasan yang paling indah, kata Nabi, ialah wanita yang salihah. Itu dia. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Ada 3 poin. Pertama, dunia ini ada perhiasan. Dalam dunia ini perhiasan. Dan perhiasan apakah yang menjadi kecenderungan pada manusia? Kan? Maknanya pada wanita itu sendiri. Dan lelaki merupakan kaum yang cenderung terhadap perhiasan yang pertama ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut perhiasan yang pertama dihiaskan kepada kaum lelaki dengan izin, dengan cara yang benar, yang betul, yang jelas, iaitu mengikut tata caranya menerusi firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 14, di mana Allah memenuhi syahwat lelaki itu dengan diizinkan lelaki untuk mencari wanita bagi dijadikan pasangan hidupnya dengan memilih wanita yang macam mana, iaitu wanita yang salihah. Maka wanita yang salihah merupakan poin yang ketiga, perhiasan yang paling indah. Itu dia. Jadi dari sudut perspektif di sebalik 3 poin, dunia ini ada perhiasan, dan perhiasan utama dia adalah wanita. Dan perhiasan yang paling indah itu merupakan wanita yang soleh. Ada 3 kan? Ya, saya. Maka dari sudut ini para ulama melihat kedudukan wanita ini sangat tinggi di dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah di zaman kehidupan global ini. Maka kita dapat padankan dengan banyak dalil dalam Al-Quran, banyak bukti daripada firman Allah di dalam Al-Quran, antara lain menerusi firman Allah surah An-Nisa ayat 34. Yang pertama kita dapat lihat wanita ini digambarkan dalam Al-Quran dengan fungsi yang khusus, yang tersendiri. So kita faham dulu sebelum kita bincang dilema. Fungsi ini terbahagi pada 3. Yang pertama, wanita dianggap sebagai fitnah. Wanita sebagai fitnah. Wanita dianggap, yang pertama. Fungsi yang pertama yang telah dijelaskan daripada banyak dalil di dalam Al-Quran, antaranya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Wanita dianggap fitnah andai dia tidak dididik. Tidak dididik, maksud tidak diterbiah. Tidak dididik, bahasa Arab terbiah, bahasa Melayu dididik. Ataupun diasuh, ataupun dibentuk. Dibentuk menurut acuan Islam. Okey. Menurut acuan Islam. Maknanya kalau dia dibiarkan
hidup dengan akal dan hawa nafsunya, maka dia terdedah kepada fitnah yang sangat dahsyat. Okey. Jadi yang kedua, fungsi kedua yang jelas daripada daripada dalil-dalil Al-Quran, wanita juga diuji dan merupakan ujian bagi setiap lelaki dalam menerajui bahtera kehidupan. Wanita diuji dan merupakan ujian bagi setiap Bagi lelaki, seorang lelaki dalam bahtera kehidupan. dalam menerajui bahtera kehidupan, menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga. Ni fungsi yang kedua. Manakala fungsi yang ketiga kita dapat zahirkan di dalam ayat Al-Quran, iaitu wanita merupakan anugerah ilahi yang istimewa kepada lelaki. Wanita, orang perempuan kena sedar ni. Kena sedar. Wanita adalah anugerah ilahi yang istimewa kepada lelaki yang mendambakan, yang menginginkan, yang mengharapkan kemesraan dan kebahagiaan hidup. Ini sebenarnya kalau kita nak, kalau bagi orang yang cepat tangkap dia pada tajuk perbincangan, dia nampak ada poin yang ketiga ni sebenarnya jawapan kepada dilema ni tadi. Kan, wanita adalah anugerah ilahi yang istimewa. Bila sebut istimewa, dia merangkumi keseluruhan. Dia balik semula kepada poin-poin yang pernah kita bincang, wanita dan kerjaya. Kan? Jadi, kata apa kaitan wanita dengan kerjaya serta dengan tanggungjawab dia dengan rumah tangga. Kat sini dia nampak istimewa tersebut. Kan? Bagi orang tak faham, kat mana kat mana kan? Sebab timbul persoalan kat sini. Timbul ke persoalan yang pertama. Tadi fungsi ni persoalan pula. Sebab dia nak jawab dilema. Persoalan pertama, perlukah wanita mempunyai pendapatan sendiri? Itu soalannya. Dalam dunia hari ini, dalam dunia yang serba dan sangat mencabar, dalam keadaan kekalutan hidup, dalam keadaan kegairahan sebahagian manusia, dalam skema sistem kehidupan yang datang membanjiri pemikiran dan juga ruang-ruang kehidupan di dalam setiap jiwa wanita-wanita di dunia, khususnya kaum muslimin, mereka terdedah dengan pelbagai bentuk perbandingan kehidupan, menyebabkan mereka mula memikirkan tentang aku perlu ada pendapatan. Itu punca kepada kerjaya. Sebenarnya wanita dia bukan masalah nak kerja apa, tak. Dia nak ada pendapatan. Isunya dia nak, isu pertama yang wujud, dia nak kerjaya, dia nak duit, dia nak pendapatan. Dia nak sesuatu yang boleh menukarkan apa yang dihajati. Sebab apa? Sebab kerana masalah yang timbul di persekitaran hidup dia. Dia mula membandingkan kehidupannya. Dia mula melihat cereka-rama kehidupan yang membolehkan dia rasa dia dia rasa dia juga layak dan berhak untuk dapat kehidupan sedemikian, benda yang wujud dalam kehidupan di persekitarannya, semua tu. Maka timbul persoalan dari sudut perspektif perbincangan kita ni, perlu ke wanita hari ini memiliki pendapatan sendiri? Ini persoalan dia. Okey, baik. Saya nak sentuh sikit emosi. Kan? Nak sentuh emosi ni kan? Okey, baik. Ada orang kata wanita ni sebenarnya kalau dia jadi isteri, dia tak perlu dah nak fikir-fikir pendapatan. Baik. Saya sentuh emosi sikit. Emosi para pendengar dengan izin. Okey. Kalau kita semua berfikiran sedemikian, saya kata, ya, benar. Jika para suami taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada peraturan Allah dan juga menjadi suami yang bertanggungjawab. Kita tak cakap ideal. Ideal ni manusia dia tak sempurna.
Manusia tak sempurna. Tapi dia jadi manusia yang bertanggungjawab. Bila bertanggungjawab, sudah pasti wanita sudah tidak perlu memikirkan mengenai pendapatan. Tetapi betul. senario yang kedua, kita ada wanita berdepan dengan suami yang baik. Ada yang berdepan dengan suami yang baik. Tetapi dia juga dari kelompok yang cenderung untuk memiliki pendapatan sendiri. Kenapa? Ia masih berlaku. Ini jadi persoalan. Jadi sebab tu bila kita rungkai kat sini, dia bukan masalah kedudukan wanita tu. Dia masalah apa? Masalah pertama pengetahuan tentang agama. Yang kedua masalah mengurus hawa nafsu. Jadi bila kita nak jawab dilema ni tadi, kita kena tengok persoalan ni dulu. Kita rungkai persoalan ni. Kat mana masalah persoalan ni? Perlukah wanita punya pendapatan? Kita kena urus masalah keinginan untuk mendapatkan pendapatan ni berdasarkan kepada ilmu dulu. Ilmu agama dulu. Okey. Kenapa kita nak kerja? Wanita, bukan kita ni termasuk saya lah. Saya lelaki. Orang perempuan, kenapa nak kerja? Okay. Macam hari ni, Puan Ijie kita, kenapa nak kerja? Kenapa ada tanggungjawab peribadi. Ya. Setelah kematian suami dengan izin ya. Ya, saya. Kematian suami, ada zuriat yang ditinggalkan suami, penyambung risalah kehidupan, juga ingin meneruskan kehidupan. Selama mana kita nak berharap wali-wali untuk menjamin kehidupan kita. Betul. Maka wanita dari kelompok ataupun daripada kategori seperti mana Puan hari ini berdepan dengan situasi, boleh terus menjawab persoalan pertama, perlukah wanita punya pendapatan sendiri? Ya, perlu. Okey, perlu. Sebab apa? Sebab ada tanggungjawab khusus. Kan, baik. Diri sendiri pun nak hidup. Betul. Bukan boleh puasa. Boleh puasa hari-hari. Suruh saya puasa hari-hari pun meninggal. Baik. Jadi ini persoalan pertama. Persoalan kedua ketika kita nak jawab mengenai dilema wanita bekerja. Wanita sebagai isteri dengan kerjaya ini ataupun dalam bekerjaya. Menurut perspektif Islam, persoalan kedua wujud nafkah isteri bekerja. Nafkah isteri bekerja. Okey. Isu ni tak pernah lekang daripada mana-mana asatizah. Di mana-mana pun dia akan bercakap mengenai secara dalam seminar, dalam kolokium, dalam perbincangan halakah-halakah, likat-likat pertemuan-pertemuan, dalam jurnal-jurnal di universiti, para profesor dan seumpamanya membincangkan sejauh mana persoalan nafkah. Dan nafkah kepada isteri yang bekerja. Kan? Ini persoalan ini. Jadi semua ini menjadi satu retorik perbincangan yang tidak berkesudahan. Akhirnya dia jadi satu persoalan yang disebut sebagai dilema. Ya. Maka kita dah bincang mengenai definisi yang disebut sebagai nafkah. Kita tak perlu ulang dah definisi nafkah. Jadi kita nak tengok persoalan ketiga pula. Persoalan ketiga, ni persoalan yang paling sinonim dalam masyarakat. Isteri dia korban kehidupan yang kebanyakan mereka menginginkan kehidupan yang dilindungi oleh suaminya, hidup sebagai seorang isteri yang tidak perlu memikirkan kerenyahan, kegeruhan, kegetiran hidup yang dia tahu suami dia sentiasa berusaha, bekerja, bersedia untuk menggalas segala amanah. Tetapi isteri ni ramai wanita yang baik hati dia. Dia tengok suami dia penat, susah kerja, buat kerja banyak, keras buat kerja, tak dapat hasil, kadang-kadang kena tipu dia orang, kadang-kadang kena aniaya dia orang, kadang-kadang orang tak bertanggungjawab, ambil kesempatan atas suami dia. Tapi suami pun jenis baik, redha, tak apalah. Kan? Yeah. Berniaga, baru nak berniaga, keluar modal sikit, PKP pula. Dah datang lagi. Kan? Jadi isteri mula memikirkan untuk membantu suami dalam membiayai keperluan rumah tangga. Yeah. Mula-mula nak bantu. Membantu sikit. Pap, jadi serius.
Lama-lama Bila jadi serius, Pak jadi banyak. Pak bila jadi banyak, mula dapat sambutan. Bila dapat sambutan, dapat perhatian berterusan. Kan? Mula-mula kerja biasa-biasa. Hasil pekerjaan, bos suka pula. Bila bos suka, bos naikkan gaji. Bos naikkan pangkat pula. Cepat pula naik. Lepas tu naik. Gaji dah banyak. Ketika kebetulan pula suami pula dalam keadaan dah mula selesa gaji. Jadi kebetulan lah anak pun dah besar, tak banyak pula tanggungan. Isteri saya nak tinggal kerja. Dah sayang ingat. Gaji pula banyak. Dah naik pangkat. Naik grade pula. Sekali kena pindah. Majikan kata kena pindah untuk Kuala Lumpur pula. Jauh pula. Jadi isteri selalu weekend husband. Ini weekend wife. Weekend wife. Nak cakap jauh sangat. Tapi tak berapa nak bagus. Isteri hujung minggu hujung minggu pula. Dah suami sunyi kat rumah. Ini suami sunyi. Suami pun hantar borang. Dah lain cerita. Dah lain cerita. Okey, baik. Kita tak nak cerita buat borang tu. Kita cerita dilema dulu. Baik. Ni 3 persoalan yang kita perlu fikirkan. Kenapa ia jadi dilema? Baik. Kembali balik persoalan. Kembali kepada perbincangan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan wanita ni pada 3 fungsi. Dengan 3 persoalan yang saya bawa, sebenarnya banyak persoalan, tapi ini 3 persoalan yang paling sinonim dalam masyarakat. Okey, baik. Kita kena lihat fungsi yang pertama, wanita dianggap fitnah andai dia tidak dididik dan diasuh. Nak kerja, nak niaga, tak ada masalah, kerjalah. Kerja. Syarat pertama, agama memberikan syarat. Syarat pertama dengan izin suami. Ada keizinan. Jadi kita kena faham, suami kita macam mana bagus sekalipun, bagaimana kita berpeluang sekalipun, apapun kedudukan kita di luar sebagai seorang isteri, suami adalah pemutus kepada pergerakan isterinya. Suami yang macam mana? Suami yang saleh. Suami yang bertanggungjawab. Suami yang memenuhi keperluan dan tanggungjawabnya ke atas keluarganya. Maka wajib taat. Sampai begitu sekali, Ustaz? Ya. Sebab tujuan hidup kita nak mendapat keredaan Allah. Itu tujuan hidup kita. Tujuan kita nak mendapat keredaan Allah. Dan nak dapatkan jaminan keselamatan apabila kita bangkit dari kubur, dari kehidupan kematian. Nak pergi kepada kehidupan yang kekal abadi. Sebab kita kena sedar bahawasanya pengakhiran kita hanya 2 tempat, syurga atau neraka. So pilih nak pergi mana. Jangan, ibarat kata, jangan terlalu gairah dengan kerjaya sehingga kan kita sanggup rampage, kata orang Jawa, rempuh batas-batas Allah dengan meninggalkan ketaatan kepada suami. Okey. Jadi syarat suami itu kriteria dia tadi. Kan tadi yang saleh, yang taat kepada Allah, yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Baik. Persoalan dilema ini boleh dijawab dengan fungsi yang telah dikemukakan oleh para ulama hasil daripada perincian ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, iaitu wanita sebagai ujian bagi seorang lelaki dalam menerajui bahtera kehidupan ke arah kebahagiaan kesejahteraan. Ujian dia macam mana? Ujian ni dia apabila wanita itu berdepan dengan satu situasi, wanita itu berdepan dengan satu situasi di mana dia menginginkan kehidupan yang terlalu sempurna sehingga menyebabkan suami dia yang terlalu sayang kepada isteri dia sanggup berbuat apa saja. Dan nampak pasal nak bagi nak bagi kegembiraan pada isteri ni. Kalau tak bagi kegembiraan pada isteri, dia rasa bersalah sangat.
Dan isteri pula tak ada pula rasa macam bersalah sangat, bebankan pada suami. Kan. Jadi saya nak tu, kata bang tengok jiran kita dah beli sofa baru. Kita ni sofa yang awal-awal kahwin ni. Awal-awal kahwin. Dia punya cerita awal-awal kahwin. Bila kahwin? Baru tahun lepas. Kan. Jiran dia dah kahwin 15 Dah tahun. lama. Kan. Oh. Ini menyebabkan isteri boleh, suami boleh jadi huru-hara. Akhirnya dia beri tekanan. Kalau begitu, kalau abang tak mampu nak cukup, biar saya kerja je lah. Sebenarnya asalnya okey, cukup. Cukup nak makan, cukup. Nak keluar jalan-jalan, cukup. Anak pun tak ramai. Rumah pun ada. Nak bayar rumah pun gaji suami cukup. Aman damai. Boleh isi minyak petrol, nak pergi kerja. Sekali-sekala nak balik kampung. Boleh. Kampung belah dekat, bukannya jauh. Kan. Bunyi saya sejak duduk Melaka ni dah 15 tahun duduk, 14 tahun duduk di Melaka ni. Kan. Saya ada kawan-kawan yang mana dia duduk dekat kawasan sekitar Melaka Tengah. Bila tanya, bila dekat hari raya, balik mana? Balik kampung. Siap-siap balik kampung ni. Kampung kat mana? Dekat Perenu. Allah, sakitnya hati dengar kan. Dekat je. Kampung kat mana? Kampung Semabuk. Allahu Akbar. Hai. Ingat balik kampung ke Duduk kat Terengganu mana? ke? Duduk dekat Bukit Baru. Nak balik mana? Kampung Semabuk. Alah, belakang rumah je. Kan? Yang kita ni nak balik kampung, bapalah jauhnya kan. Itu tak campur jam lagi. Kan? Itu baru betul-betul balik kampung. La ilaha illallah. Jadi sebenarnya hidup ni tak ada isu lah kalau kita faham di mana, faham apabila seorang wanita itu memainkan peranan seperti peranan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap orang yang daripada kamu akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Lalu dinyatakan kepadanya, wanita adalah pimpinan ataupun pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya tentang apa yang akan dipimpinnya. Maka kedudukan wanita ini, sekali lagi saya kaitkan dengan surah An-Nisa ayat 34. Kan? Sebab wanita ni dia ada peranan dia. Kalau peranan dia memberikan kesejahteraan kepada suami, tidak memberikan tekanan terhadap keinginan dunia yang melonjak-lonjak dalam keadaan tidak sabar. Benda tu boleh dapat tapi kena sabar, kena kumpul duit sikit-sikit. Kan? Akhirnya dapat. Cuma dia tak dapat masa tu lah. Kita ni tak sabar, nak juga masa tu. Nak juga, saya nak juga tak kira. Kan? Itu yang jadi masalah tu. Ini dia masalah. Jadi ini merupakan salah satu ataupun bentuk kepimpinan yang akan dipersoal kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kena ingat, hidup kita akan bertemu kematian. Yang mati ini akan kita bangkit semula di alam akhirat untuk jawab dengan Allah Azza wa Jalla. Kita akan dapat dulu. Dunia ni tak apalah. Kalau siapa yang buat pelik sangat, nak juga saya ajak kawan-kawan, ajak saudara-saudari, sidang pendengar yang Allah kasihi, sidang pendengar Melaka FM yang Allah kasihi. Saya ajak dengar, teliti. Pada hari Jumaat ni kita dituntut untuk banyak baca Quran. Antaranya selain daripada baca surah Al-Kahfi, baca juga surah Hud. Surah Hud ayat 15, ayat 16. Itu dia. Baca bila mana Allah Taala kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allahu akbar. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habata ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang niat dengan amal hanya semata-mata dunia, dia nak sangat dunia. Dia nak sangat dunia dan keindahannya, perhiasannya. Ayat ni kita boleh kaitkan dengan perspektif riak dan sum'ah. Kita boleh kaitkan ayat ini juga dengan keinginan, kecenderungan, kegairahan seseorang itu mahukan dunia, mahukan keindahan dunia. Dia sanggup buat apa saja, tipu orang pun tak apa, kelentong orang pun tak apa, ambil hak orang pun boleh, hak orang hak dia, tekan suami supaya suami ini menyediakan hak dia. Jadi suami tak bagi, kau dah tak dapat sedia, dah lah tak dapat sedia, lambat pula, gaji kecil, tak apalah aku nak kerja, kau tak bagi, aku nak juga. Dia langgar.
Tanpa izin pula dah pergi. Tanpa izin. Dia nak suami ni tak naklah bergaduh, matikan air, kata ikut awak lah. Suami dalam hati dia kecil, pecah 1000. Kan hati dia kan ibarat cermin. Terbalik patut orang perempuan lah cermin. Hati dia macam cermin bola retak. Dia lelaki pula retak. Itu dia. Badan sado tapi isteri cengeng sikit. Tak apalah kan. Ni tak merujuk pada siapa-siapa. Kita merujuk pada orang hak duduk dekat planet Marikh kan. Subhanallah. Ya Allah Taala kata man kana yuridul haya, siapa yang nak sangat cenderung kepada dunia ni dan keindahannya, ingat kata Allah, kami akan bagi. Bagi. Kau akan lalu susah ke apa ke, aku akan bagi apa yang kau nak. Tapi ingat, balasan engkau tetap di neraka. Sebab kita ada SOP. Agama dah ajar, ada SOP. Bukan masa musim COVID je, SOP ni. Dah ada lagi sebenarnya saya nampaklah di sebalik hikmah, di sebalik musibah, penyakit yang menular ini nak mengajar kita tentang SOP. Hidup ni mesti taat dengan SOP. Tak taat dengan SOP memang sakit kepala. Memang menyusahkan orang. Kita tengok hari ni ramai orang tak ikut SOP. Kan macam-macam. Elok-elok PKP dah buka, PKP balik. Kan? Rasakan sebab tak ikut SOP. Ini baru musibah dunia. Esok musibah di akhirat, esok dah tak ada return dah. Tak ada PKPB, tak ada PKPD, tak ada. Esok kalau dah masuk neraka, duduklah kau situ diam. Meraung berguling lah. Kan? Itu dia. Itu persoalan. Last sekali Allah Ta'ala kata, ulaika allazina laysa lahum fil akhirah ila nar. Tidak ada lain mereka, hanyalah tempatnya neraka. Dan gugur semua amalan mereka, bahkan palsu semata-mata perbuatan mereka. Itulah persoalan dilema yang kedua yang kita boleh jawab bagi mereka yang menginginkan kerjaya. Baik, ringkas untuk jawab persoalan dilema yang ketiga bagi persoalan pertama kita. Masya Allah. Hari ini panjang pula. Wanita, kena ingat wanita merupakan anugerah ilahi yang istimewa. Ada suami, dia gaji dah cukup. Taklah besar sangat. Tapi cukup. Tak adalah sampai 100,000 sebulan. Tak ada sampai 50,000 sebulan. Tak adalah sampai 20,000 sebulan. Tapi cukup untuk tanggung keluarga dia. Cukup ada kenderaan yang baik. Ada rumah yang selesa. Dia ada pekerjaan yang baik, yang menjamin. Yang baik. Jadi semua daripada itu dia telah berjaya sediakan. Tapi ada suami, ada isteri yang tak sanggup nak meninggalkan kerjayanya. Kenapa? Kerana dia mula cenderung untuk menjaga status quo ni. Okey, pada saya tak salah nak jaga kerjaya dia. Tapi biarlah berpada-pada. Satu. Yang kedua, ikutlah dan taatlah suami. Beri keutamaan kepada keluarga, suami dan keluarga. Berbanding kerja, sebab benda tu kita akan tinggal. Tanggungjawab isteri kepada suami akan disoal Allah. Ingat, ada hadis yang kita bacakan tadi. Ingat, kita akan mati. Ini iman bagi seorang yang beriman kepada Allah. Kita akan mati. Kita tak nak terlucut segala amalan yang pernah kita lakukan di atas dunia yang menjadi sia-sia ibarat debu yang diterbangkan angin di akhirat kelak. Maka apapun kedudukan kita sebagai seorang yang berkerjaya di dunia, maka kita kena ingat ketika suami dah bagi keizinan, dah berlapang dada, fleksibel, maka hendaklah kita berterima kasih dengan cara tidak meletakkan keutamaan kerjaya berbanding suami. Ini cara kita nak cara kita nak jelaskan persoalan ataupun dilema bagi seorang wanita yang hendak memilih kerjaya keluarga. Sebenarnya menjadi simple, tetapi apabila agama tidak dapat memandu dia dan dia tidak dapat menjadikan agama sebagai pemanduan dia,
maka inilah jadi kelang kabut semuanya. Wallahu a'lam. Baik, Jawab itu persoalan dia. pertama. Itu Subhanallah. persoalan pertama. Dan ni tadi Ustaz ada cakap berkenaan dengan bila seorang isteri tu kan dia dah gairah dah bekerja ni dan menjaga kedudukan dia. Lepas tu nanti suami pula dah rasa sendiri je kat rumah dah sunyi. Nanti dah terdetik pula di hati kan. Sunyi, isteri aku jauh. Kan? Jadi nanti dia nak pasang satu lagi. Tapi lepas ni lah kita nak kongsikan lagi apa agaknya jawapan Ustaz. Alamak, soalan. Jadi kita dengarkan dulu lagu Baik. ini, Pecinta Setiamu. Baik, insyaAllah. Tanyalah siapa di sini paling tampan. Pasti jawabnya jejak ke depan mata. Engkau yang bertua jika memiliki sepenuhnya jiwa akan ku serahkan demi cinta. Aku jejaka yang mampu menghapuskan lukamu dengan senyuman istimewa di wajahku. Tiada jejaka yang harus memiliki cintamu selain aku si pencinta setiamu. Tanyalah siapa di sini paling tampan. Pasti jawabnya jejak ke depan mata. Engkau yang bertua jika memiliki sepenuhnya jiwa akan ku serahkan demi cinta. Aku jejaka yang mampu menghapuskan lukamu dengan senyuman istimewa di wajahku. Tiada jejaka yang harus memiliki cintamu selain aku si pencinta setiamu. Kita tak mampu untuk hidup tanpa cinta. Tulis bersama cerita kita. Ku jejaka yang mampu menghapuskan lukamu dengan senyuman istimewa di wajahku. Tiada jejaka yang harus memiliki cintamu selain aku si pencinta setiamu. Selain aku si pencinta setiamu. Merungkai persoalan wanita dalam program Fik Nisa bersama yang berbahagia Ustaz Kiro Cik Saleh setiap Jumaat di Melaka FM. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam program Fik Nisa. Hari ini kita membicarakan mengenai dilema wanita kerjaya dan keluarga menurut syariat dan sunnah. Dan waktu sekarang dah pun pukul 11.51, sekejap betul masa berlalu. Dan Ustaz Khairul? Ya. Okey. Tadi tu kan bila suami dah ada yang reda lah isterinya berkejaya kan untuk menjaga kedudukan, dan kemudian bila dah bekerja ni kadang-kadang kita dah sayang nak tinggalkan kerja dah. Bila tadi pun Ustaz pun ada cakap juga kadang-kadang ada yang terpaksa berjauhan untuk mengejar cita-cita ni. Dan suami pun tinggal lah duduk rumah dah sunyi. Jadi dia nak berpoligami pula tanpa sedar. Kan ada yang poligami secara sah yang
yang berdaftar tu tak apalah, yang tak berdaftar. Jadi bagaimana persoalan ini dapat dirungkai menurut perspektif Islam ni dalam masa yang tinggal berbaki 8 minit ni? Subhanallah. Saya ringkaskan baik. Ya. Cuma apa pun saya suka dengar perkataan apa ni yang disebut oleh DJ, kata yang berdaftar tak apalah. Maknanya suka pendengar Melaka FM dari kalangan kaum lelaki. Baik. Saya melihat persoalan ini dari sudut macam ni dulu. Pertama sekali, Islam muncul dalam kalangan manusia yang banyak melakukan amalan yang pelik-pelik, sesat dan teruk pada ketika itu. Ya. Baik dari segi akidah sehinggalah kepada masalah sosial dan juga akhlak. Maka sejarah telah menceritakan kita bagaimana kaum Arab yang terdiri daripada berbagai kabilah ni terlibat dengan penyembahan berhala, pembunuhan anak-anak dan juga kehidupan yang bercampur bau. Isteri dia, isteri orang, isteri dia. Jadi macam tu zaman tu. Dan juga bukan saja bermusuhan dan seumpamanya menipu dan seumpamanya, maka Nabi SAW hadir memberikan sentuhan dengan melalui pendidikan yang mengajak manusia kembali kepada agama, kepada Tuhan. Dalam persoalan yang berkaitan dengan isu wanita yang terpaksa berjauhan dengan suami dan keluarga ni kerana kerjaya ni, kita tengok. Baik, dia ada dua situasi. Kita kena adil dalam memberi pencerahan. Ada wanita yang terpaksa berjauhan bukan kerana dia ingin menjamin status quo kerjayanya, tetapi kerana ketaatan dia kepada agensi pekerjaan. Ya. Sebab dia disuruh tukar, dia suruh macam-macam. Betul. Maka suami perlu bertimbang rasa dan fleksibel. Ketika dia izinkan suami, isteri dia untuk bekerja. So kena ada give and take dekat sini, kata orang Jawa. Kena ada sih. Okey, situasi kedua yang jenis suami ni dah cukup segala-galanya, lebih pada apa yang patut. Tapi isteri mengejar impian. Mengejar impian. Isteri yang mengejar impian ni, kita nasihat pada isteri supaya kembali semula kepada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah telah didik kepada kita, bagaimana untuk mengembalikan, bagaimana untuk menjamin, bagaimana untuk meraih kehidupan dan juga kesejahteraan dalam kehidupan. Nasihat saya, nikmatilah kehidupan dengan agama. Jangan nikmati kehidupan dengan kerjaya. Kita mati tinggal. Orang lain akan ganti tempat tu. Tapi suami, redha dia penting sampai kiamat. Suami kecil hati, pecah hati, membawa kepada masalah dalam kehidupan kita di akhirat esok sampai kiamat. Kita kena ingat kita nak masuk syurga yang digambarkan oleh Allah bersama dengan pasangan-pasangan kita yang direda oleh Allah Azza wa Jalla, seperti mana Allah gambarkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 15. Masuk ke dalam syurga, kekal di dalamnya, menikmati air sungai yang mengalir di bawahnya bersama pasangan-pasangan yang telah disucikan Allah dan yang direda oleh Allah. Yang tu kita nak. Yang ni para isteri yang macam ni status dia ni. Sidang pendengar Melaka FM ini, kasih ya Allah. Fahami, hadam betul-betul statement firman Allah dalam Quran ini. Janji Allah. Janji Allah ini majruh, pasti. Dia tidak seperti mana janji-janji manusia. Kan? Tapi kita tengoklah suami kita ni memang dah bagi segala-galanya. Dah cukup, dah apa. Suami ni perlukan sentuhan isteri dia. Dia nak bergurau, dia nak buat gaduh-gaduh mulut sikit. Gaduh betul kan? Dia sambil-sambil petang-petang nak makan penicok kodok kan. Sambil nak makan keria antarabangsa kan. Sambil minum air TO. Air kopi, duduk dekat anjung rumah ke mana, main bola dengan anak. Macam tu, petang-petang keluar pantai. Sekarang tak boleh lah PKP kan. Duduk kat rumah, dekat laman rumah tu. Hujung bulan sekali-sekala keluar, pergi minum-minum, keluar dengan keluarga. Dia suami nak macam tu. Rata-rata suami yang nak macam tu. Nak apa lagi suami kata? Rumah dah habis bayar. Apa lagi nak? Semua kelengkapan dah cukup dah lah ada. ni. Nak lagi apa? Yang ni.
Lepas tu, jangan salahkan suami ketika dia mencari jalan untuk memenuhi ruang hati dia, untuk mencari keindahan hidup ini, kedamaian, kemesraan yang dia dambakan sebagai seorang suami. Ini fitrah. Pada masa yang sama, agama memberikan ruang jika suami itu mampu. Tapi dengan syarat ruang itu mestilah mengikut cara dia. Mengikut syarat-syaratnya, kaedah yang benar. Itu dia. Ya. Jadi, nasihat saya kembali kepada agama. Tenang. Hidup ni jangan kita kelang kabut. Tenang. Ya. Kalau kelang kabut, ataupun kalau dalam keadaan kita stres memikirkan cita-cita, harapan, impian, kita akan jadi orang yang dibimbing oleh iblis. Wallahu a'lam. Itu dia nasihat daripada Ustaz Khairul Cik Saleh. Perunding syariah kita, dan insya-Allah nanti kita akan berjumpa lagi minggu hadapan dalam program Fiqh Nisa. Terima kasih atas perkongsian ilmu hari sama-sama. ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itu kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh, perunding syariah kita, dan hari ini kita membicarakan mengenai cabaran wanita pasca moden menurut perspektif Islam, dilema wanita kerjaya dan kekeluargaan menurut syariat dan sunnah. Dan itulah kan, wanita bila berkerjaya memang banyak dilemanya, terutama dalam keadaan sekarang ini, dan semoga apa yang dikongsikan oleh Ustaz dapat jadikan kita panduan dalam kehidupan kita dalam kita memilih antara kerjaya dan juga keluarga. Baik, terus bersama Melaka FM. Sebentar lagi 12.30 hari kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk berita dari sana, dan pastikan kembalinya nanti kita ada Hello Melaka, ucapan untuk orang yang tersayang. Mungkin nak kongsi-kongsi cerita, apa cerita anda hari ni kan, di hari Jumaat ni, nanti boleh hubungi saya 2824477 dan hantarkan ucapan anda 0108061023. Terus bersama Melaka FM. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.